Dan Assalamualaikum, salam kripto. Quick update tuan-tuan puan-puan, ada satu pergerakan yang besar dari satu whale ni. Dia pindahkan 14,000 Bitcoin keluar daripada dia punya wallet. Dan untuk pengetahuan semua, ini adalah whale yang sama yang pindah keluarkan 10,000 Bitcoin keluar pada 23 hari bulan yang lalu lah. Okay, so quickly kita tengok dia punya wallet. Kita tengok dia punya wallet. So 23 hari bulan hari tu dia keluarkan dekat 10,000. Dan pada pagi ini lepas subuh, dia selalu buat kerja lepas subuh, sebelum subuh kot kan. So lepas subuh dia keluarkan 14,000 ni lah Bitcoin keluar. So kali ni dia tak pindah ke exchange kan. So kalau kita tengok, okay, ini dia keluarkan Bitcoin dia. So ini dia punya balance tinggal 43,000 Bitcoin lah. Dia masukkan ke dalam address ni, tetapi dia masuk lepas tu dalam pukul 4.30 tadilah, petang tadi 4.30 dipindahkan keluar lagi dari wallet ni. Okay, pindah keluar 500 Bitcoin masuk dalam wallet yang lain kan. So dalam pukul 4 lebih, kalau kita tengok chart 4 lebih, okay, ini daily chart 4 jam. So 4 lebih sorry, tukar 1 hour. So 4 lebih ni sekitar sinilah. Ni nampak wick dia yang agak panjang tuan-tuan puan-puan. So most likely dia dump dalam 500 BTC ke 200 Bitcoin lebih lah, cukup untuk bagi movement downwards ataupun untuk kill the momentum untuk naik. Okay, so ni kerja dia lah dalam pukul 4 lebih. Sebab ni nampak ni macam nak naik ada echo kan, pump dia kena bunuh, dia kena bagi downward kan. So kita tengok balik dia punya wallet So 500 pergi satu wallet ni, dan saya buka wallet yang ni 13,500 ni dimasukkan ke wallet yang ni. So setakat 4.30 petang sekarang ni tiada pergerakan keluar tuan-tuan puan-puan, tiada pergerakan keluar. Namun saya nak ingatkan dekat tuan-tuan puan-puan, ini adalah wallet yang dicipta untuk lebih kurang untuk pump ataupun untuk dump lah. Sebab apa saya cakap macam tu? Kalau tengok balance, selalunya balance dia akan jadi kosong. Ni 0.03 kan, ni 27. Ini pernah kosong Bitcoin pada 19 hari bulan 5. 19 hari bulan 5 yang hari yang jatuh banyak ni, dia dah clearkan dia punya kosong Bitcoin. And then before that 16 hari bulan 5, 15 hari bulan 3. Bulan April je dia duduk diam-diam. Bulan April dia tak buat kerja-kerja dumping lah. Tapi pada bulan March, pada bulan Mei sekarang ni memang aktif dia jual dia punya Bitcoin. Cuma lately saya nampak nilai yang dia jual ni agak tinggi, tinggi lah. Ni tengok last 25 dia jual 2,000. So ini adalah wallet yang saya kira, sebab dia buat pun pada 25 hari bulan 8. 25 hari bulan 8 ni tuan-tuan puan-puan boleh tengok dia punya wallet lah, ataupun boleh track daripada pergerakan dari wallet yang saya tunjuk awal ni, daripada wallet yang ni, tuan-tuan puan-puan boleh tengok pergerakan. So sekarang ending dia adalah di sini. So kenapa lah whale nak buat pindah-pindah ni kan? Sebab kadang-kadang untuk whale dia nak contoh turunkan harga Bitcoin, dia nak dump harga ni, dia tak boleh buat dekat satu address je. Sebab kalau dia buat banyak sangat within one address, mungkin efek dia agak tinggi. Jadi apa dia akan buat? Dia akan pecah-pecahkan Bitcoin dia masuk ke wallet lain. So dia kena pecah-pecahkan. Okay, so this is tujuan dia untuk dumping lah kan. So kalau kita tengok wallet yang dia pindah yang 500 Bitcoin ni pun, so let's say kalau kita buka wallet ni, tengok tuan-tuan puan-puan, masuk 500, dia dah jual. Dia dah jual. So dia buat dumping kecil-kecilan sekarang ni. Pukul 5 pukul 5 dia jual. So this is an indication yang tuan-tuan puan-puan boleh guna. So apa yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan ni bukan nak create panic.
ini adalah facts, ini adalah fakta, ini adalah bukti dalam pergerakan on-chain Bitcoin lah. Cuma hari ini 14,000 Bitcoin ni adalah satu nilai yang besar yang boleh jatuhkan harga Bitcoin kalau dia start jual. Ini dia tengah jual sikit-sikit, nampak 500 ni baru dia jual kan. So next kita tak tahu, dia mungkin boleh distribute lagi ke wallet-wallet kecil lain dan ramai-ramai jual pada waktu yang serentak ataupun jual dalam satu time frame. Mungkin dalam 4 jam tu dia jual dan tuan-tuan puan-puan akan tengok dia punya pergerakan drop. So this is the thing yang saya nak quickly update sebab saya baru perasan hari ini Whale ni dia buat penjualan. So tadi dekat group Telegram saya dah share. Cuma ini saya tambah lagi lah how dia punya pergerakan, sebab kat Telegram susah nak tunjuk. Saya kena buat video juga. Jadi ini adalah pergerakan whale. So kita nak tengok how it gonna reflect dekat chart. Okay, tadi tuan-tuan puan-puan dah nampak dia nak climb sikit je. Dalam pukul 5 macam tu dia start buat jualan apa semua kan. Okay, so memang dia nak kill the momentum. Inilah kita kata bullish versus bearish. Sekarang ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tengok on daily. Okay, so sekarang ni yang hijau dengan merah ni bakal bertembung. Hijau ni adalah 50 moving average dan yang merah ni adalah 200 moving average. So kalau mereka bertembung kan, orang macam ada satu politician kata apa, when two train kiss each other, so sama, when these two EMA kiss each other, then kita panggil dead cross. Okay, so this is the part yang kalau boleh kita nak avoid, sebab kalau dead cross tu berlaku tuan-tuan puan-puan, maksudnya Bitcoin untuk dia dapatkan balik bullish momentum tu agak payah. So dia akan bergerak either sideways ataupun dia akan drop lagi dalam satu jangka masa yang agak panjang lah. Mungkin ambil masa berbulan-bulan. Okay, so bila saya nampak sekarang ni kita close Bitcoin hari tu bawah 200 EMA. Dan kalau tuan-tuan puan-puan perasan, setiap kali Bitcoin nak break above 200 EMA ni, dia jatuh. Nak break je, dia jatuh. So sekarang ni saya tak tahu kalaulah yang 13,000 tu dia simpan tu, mungkin sebab ada yang kata ini apa yang orang kata lah akan berlakunya ialah max pain point dekat Bitcoin option akan ada expiry dan harga dia sekitar 45,000 ke 50,000. Ada yang kata 50,000, ada yang kata 45,000 kan. So who knows, tiba-tiba sebab dia nanti 4 pagi waktu Malaysia dia akan expiry, tiba-tiba dia dah naik sini and then whale tu akan dump pergi bawah. Then dia akan jadi orang panggil apa, dead cat dead cat bounce. Dia naik and then dia turun. Okay, so wallet yang saya share tadi tu, tuan-tuan puan-puan boleh monitor, boleh mark siap-siap bila mamat tu akan start buat jualan. Okay, tapi saya tak rasa dia akan simpan dekat wallet yang ni, yang latest ni lama-lama, sebab selalunya dia kalau masuk dia akan keluarkan. Dia akan keluarkan dalam waktu yang cepat lah. Dia takkan hold lama-lama. Yang hold lama-lama tu yang dekat sini. Ini yang saya nampak dia hold agak lama dekat wallet ni. Tapi ini memang untuk dumping. Okay, so tuan-tuan puan-puan kena faham, kalau dia drop lagi, mungkin ini akan bertemu dengan ni, then that cross happen lah. So kalau that cross happen, benda ni tidak begitu baik untuk market Bitcoin, and then kita boleh expect certain bearish movement. Okay, sebab saya tak nak bagi harapan palsu. Apa yang saya nampak, saya share dekat tuan-tuan puan-puan, so that tuan-tuan puan-puan boleh melakukan persediaan. So before that, saya ada cerita dalam video lepas tentang market manipulation dan sebagainya. So harap tuan-tuan puan-puan dapat info ni dan dapat gunakan sebaik mungkin lah, ya. So this is the part, this is bearish punya signal, dan pertemuan ni pun bearish punya signal, dan whales yang tengah duduk pindahkan Bitcoin ni pun is a bearish activity. Okay, so nampaknya untuk kita expect untuk dia naik ni mungkin ambil masa. Cumanya mungkin kalau nak tengok satu pergerakan yang jatuh bawah, mungkin akan ada satu news yang bakal keluar, satu news yang bearish, tak pasti. Ataupun mungkin tak perlu news, kalau whale tu nak dump, dia dump. So sekarang ni apa yang saya tunggu adalah
apa yang akan menyebabkan wheels tu akan coordinate. Dia mesti kena ada some news ke ataupun satu forum ke yang akan datang kan. So saya tak pasti benda tu akan berlaku ke tak, tapi saya tengah tengoklah kalau ada news yang berlaku. Okay, so itu saja, just a quick one. So Assalamualaikum dan salam kripto.